saya sudah lama dalam parti, walaupun saya tidak menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri, itu tugas dalam kerajaan. Tapi tugas parti tidak saya abaikan. Bila saya perlu hadir, saya akan hadir dalam mesyuarat Majlis Tertinggi, pertemuan presiden yang diadakan sebelum itu, ataupun menguruskan mesyuarat-mesyuarat yang seperti biasa, pergi merasmikan bahagian kalau dijemput. Bermakna saya tidak rasa terhalang dan saya tidak bimbang untuk hadir kerana saya fikir ahli-ahli parti yang duduk dalam Majlis Tinggi adalah orang-orang yang sudah lama, yang berpengalaman, yang tahu tanggungjawab. Dan saya tahu mereka bersikap adil, mereka akan bersikap terbuka. Selama ini pun saya waktu jadi Timbalan Perdana Menteri adalah juga Timbalan Presiden Parti. Ya, dan saya telah melaksanakan apa yang saya fikir terbaik untuk parti, baik dari segi nak mengukuhkan perpaduan dalam parti, mengukuhkan perpaduan di kalangan orang Melayu dan rakyat Malaysia, melaksanakan segala dasar-dasar yang patut dibuat oleh parti dan juga kerajaan supaya rakyat akan terus menyokong kita. Jadi hal-hal sebegini akan saya teruskan. Walaupun terbatas dari segi saya tidak lagi menjawat jawatan Timbalan Menteri, tidak menjadi satu halangan ataupun kekangan untuk saya meneruskan. Saya ini perlu menjalankan tugas dan tanggungjawab saya sebagai Timbalan Presiden dengan berkesan. Pasal itulah yang diamanahkan oleh parti kerana saya dipilih oleh Perhimpunan Agong. Kalau saya tak melaksanakan tugas, bermakna saya gagal. Sebab itu bagi saya yang tuan-tuan dan saudara pun tahu, saya adalah orang yang bertanggungjawab. Jadi apapun kalau parti kata inilah tugas yang saya harus pikul, maka saya akan laksanakan. Soal bahagian menjemput, tidak menjemput, itu hak bahagian. Tetapi saya bersyukur kerana negeri Johor, saya dimaklumkan oleh Menteri Besar, dalam kenyataan Menteri Besar, beliau kata dia menasihatkan supaya orang Johor menghormati saya sebagai Timbalan Presiden. Dan Johor tidak menyekat untuk saya masuk ke mana-mana bahagian kalau saya dijemput. Pandangan seperti tokoh lama kita, bekas Perdana Menteri, tak boleh kita ketepikan. Beliau ada pandangan dan beliau masih lagi cergas untuk memberikan sumbangan. Tetapi bagi kita, kita harus melihat mana yang sesuai, yang boleh kita gunakan untuk membantu kerajaan dan parti, itu kita laksanakan. Jadi bagi saya, kita harus sikap terbuka, jangan kita memandang serong daripada pandangan sesiapa sekalipun, termasuk Dr. Mahathir, asalkan niat dan tujuannya ialah untuk kebaikan negara. Saya yakin dia akan dapat diselesaikan. Cumanya satu ialah kerana isu ini adalah isu yang agak besar dan sudah pun langkah-langkah tertentu diambil untuk menanganinya, sebagaimana yang telah pun disebut bahawa yang pertamanya siasatan sudah pun bermula untuk memastikan sama ada apa-apa perkara salah laku yang melanggar undang-undang, apa saja yang berkaitan dengan MDB itu dapat dikenal pasti ataupun sebaliknya. Ini masih berlaku dan terus berlaku. Yang keduanya ialah perkara ini menunggu laporan lengkap daripada juru audit negara yang katanya sudah pun disiapkan ialah interim report, tetapi yang penting ialah laporan yang lengkap. Yang ini saya jangka mungkin dapat diselesaikan. Kalau dapat dibuat lebih segera, lebih baik. Yang ketiganya ialah tanggungjawab yang dijalankan oleh PAC. Walaupun akan mungkin ada rombakan dengan pelantikan beberapa ahli parlimen di dalam jamaah menteri, saya fikir ia akan diselesaikan bila parlimen bersidang untuk melantik siapakah pengganti supaya tugas yang telah dibuat oleh Datuk Nur Jazlan sebagai pengurusi dan lain-lain ahli itu dapat diteruskan. Jadi bagi saya tidak ada satu perkara sebesar mana pun yang sudah berlaku di Malaysia ini tidak boleh kita selesaikan. Tanam hasrat tak untuk ganti Datuk Jazlan sebagai pengurusi PAC? Saya tidak berhasrat. Saya tidak berhajat. Saya lebih selesa dengan keadaan yang saya ada sekarang. Biarlah pihak itu, pimpinan akan tentukan siapa yang bakal diusulkan sebagai pengganti kepada pihak jawatankuasa di Parlimen dan nanti kita akan tunggu siapa yang akan dilantik. Pengguguran ataupun tidak dilantik lagi Tan Sri Gani Patail sebagai itu, saya fikir itu keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan. Saya tidak boleh nak mempertikaikan kewajarannya, itulah keputusan. Tetapi harapan saya ialah siapa saja yang akan menggantikan beliau itu akan bukan saja meneruskan tanggungjawab yang besar ini, tetapi juga dapat menyegerakan
apa-apa saja tindakan dari sudut undang-undang yang perlu dilaksanakan supaya rakyat yang menunggu tentang apakah sebenarnya di sebalik cerita 1MB itu dapat jawapan yang muktamad. Dan lebih penting daripada itu, adakah kesalahan-kesalahan berlaku supaya segala persepsi yang berbangkit mengenai 1MB ini dapat dijelaskan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Bagi saya ini adalah amat penting untuk mencari satu closure yang baik. Jadi sebab itu tanggungjawab siapa saja yang jadi peguam negara ni saya fikir amat besar sekali. Dan saya harap beliau dapat menjalankan tugas, diberikan apa saja sokongan, bantuan, termasuklah agensi-agensi penyiasat yang lain supaya apa saja siasatan yang sudah dijalankan tu dapat nanti diputuskan dan kalau perlu diambil tindakan dari sudut mana undang-undang sekalipun itu akan dilaksanakan. Pasal yang penting rakyat nak mengetahui apakah keputusannya nanti, adakah apa-apa perkara yang luar biasa. Jadi ini perlu kita tunggu daripada apa yang akan dilakukan oleh pihak peguam negara.